Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita jumpa lagi dalam kelas pendidikan kesihatan. Okey, kalau untuk kelas pendidikan kesihatan sebelum ni kita ada belajar mengenai keistimewaan diri bagi setiap ahli keluarga dan juga peranan bagi setiap ahli keluarga. Kali ini kita akan belajar sesuatu mengenai nilai hormat menghormati dalam keluarga. Okey, apa yang kita akan tengok dalam kelas kali ini adalah apa maksud hormat menghormati, apakah ciri-ciri hormat menghormati, cara-cara hormat menghormati, kepentingan hormat menghormati dan kesan jika anda tidak melakukan ataupun mengamalkan nilai hormat menghormati. Okey, sebelum kita mulakan, seperti biasa, kita lihat dulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran untuk kelas kita hari ini. Seterusnya, kita akan lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan bagi kelas hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan kelas kita sekarang. Okey, tajuk kita pada hari ini macam cikgu cakap tadi adalah hormat menghormati. Okey. Jadi sesiapa yang menonton ni dan tengah tengok ni boleh sediakan buku teks. Jadi sambil-sambil awak tengok video dan dengar video, boleh awak lihat pada buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 1 pada muka surat 80. Okey. Dia akan sama macam gambar yang cikgu tunjuk ni lah. Okey, semua dah sedia? Mari kita mulakan sekarang. Okey, hormat menghormati. Hormat menghormati ialah menghargai dan memuliakan orang di sekeliling kita dengan cara memberi layanan yang sopan. Okey. Awak bila nak tunjukkan awak hormat menghormati ni, awak memuliakan orang di sekeliling kita. Di sekeliling ni maksudnya orang yang rapat dengan kita lah. Macam contoh dekat rumah, macam awak punya ahli keluarga, mak ayah awak, abang, adik, kakak, mungkin penjaga awak dekat rumah, dan rakan-rakan sebaya awak dekat rumah, yang satu taman awak duk main selalu tu kan, ataupun jiran-jiran awak. Okay? Dengan cara memberi layanan yang sopan. Okey. Antara ciri-ciri hormat menghormati, macam mana awak nak tahu seseorang tu dia mengamalkan ciri-ciri mengamalkan hormat menghormati ni? Okey, yang pertama, bantu membantu tanpa mengira kaum, agama, darjat, warna kulit dan sebagainya. Bantu membantu, dia tolong menolong semua orang. Dia tak kira dia punya kaum. Okay, Malaysia kan ada banyak kaum kan. Yang paling utama ada Melayu, Cina, India. Dia tolong semua. Okay, agama pun sama. Ada yang agama Islam, ada agama Buddha, agama Hindu, Kristian, semua tu pun dia tolong. Tak kisah agama apa pun. Darjat ni maksudnya apa? Ada setengah orang dia kaya, ada setengah orang dia miskin, ada setengah orang dia biasa-biasa je. Tu masuk darjat. Jadi dia tolong semua orang. Warna kulit pun sama. Ada setengah orang dia putih, macam orang kat Amerika kan banyak putih kan. Dan kalau orang macam kita ni gelap sikit, warna coklat gitu-gitu, betul. Ada juga setengah orang warna kulit dia gelap lagi daripada kita. Jadi dia tak nak tolong orang-orang yang color lain daripada dia, tak ada. Dia tolong semua orang. Okey. Nombor 2, memberi layanan mesra, sopan dan penghormatan kepada orang lain. Awak bagi dia layanan yang mesra. Macam mana contoh layanan mesra dan sopan ni? Contohnya macam awak cakap dengan dia elok-elok, tunjukkan sikap ataupun tingkah laku yang baik. Awak hormat dia dengan cara menghargai dia punya perbuatan dia dekat awak. Apa contoh perbuatan dia dekat awak? Contohnya macam nombor 3, menghargai budi, jasa, pendapat dan kebolehan orang lain. Ada setengah orang menghargai budi, dia tolong awak. Awak contoh ada
barang awak yang hilang dekat taman tu, ada jiran awak tolong carikan dan jumpa. Awak hargai budi dia dengan cara apa? Ucapkan terima kasih. Okey, menghargai pendapat. Awak kadang tak tahu macam mana nak buat soalan ni dekat sekolah ke apa, awak tanya kawan awak dekat rumah yang awak selalu main petang-petang. Dia bagi pendapat dia cara macam mana nak jawab soalan yang awak tak tahu jawab tu. Tu pun contoh pendapat lah. Okay? Awak menghargai dia dengan cara macam mana, ucapkan dia terima kasih. Okay? Dan kebolehan orang lain. Ada setengah benda kita tak pandai nak buat. Contohnya macam awak tak ada satu masalah, awak tak tahu macam mana nak sapu sampah dengan betul. Awak sapu sampah je mesti tak nak masuk dekat tempat yang kaut habuk-habuk tu kan. Jadi ada keluarga awak, contoh abang awak, dia tunjukkan macam ni contoh cara nak sapu sampah dengan betul. Jadi awak pun kena hargailah kebolehan orang lain tu. Dia tunjuk, dia tolong awak, ucapkan terima kasih. Itu pun contoh mudah cara macam mana awak nak menghormati seseorang. Tadi cikgu sebut lah macam-macam, sebut abang lah, keluarga lah, jiran lah, kawan sebelah rumah lah apa kan. Jadi siapa sebenarnya yang kita kena hormat ni? Kita tengok dekat sini. Siapa yang perlu kita hormat? Ada 5. Tapi sebab tahun 1, kalau awak ingat balik, kita belajar mengenai keluarga, betul lah. Jadi orang-orang macam cikgu, dia tak tulis lah. Sebab ni keluarga terdekat awak. Bukannya cikgu awak tak kena hormat, cikgu pun kena hormat tau. Okay. Yang pertama, siapa dia? Of course, yang paling terdekat dengan kita adalah ibu bapa. Kemudian kedua, penjaga. Penjaga, macam cikgu dah terangkan sebelum ni, dia adalah orang yang wakilkan pada ibu bapa kita untuk jaga kita. Contohnya macam pengasuh pun dikira sebagai penjaga, ataupun pembantu rumah. Mungkin mak ayah awak kerja, jadi sementara tunggu mak ayah awak balik, pembantu rumah yang akan jaga awak kat rumah. Ataupun pakcik atau makcik, datuk ataupun nenek yang sama juga, dia tolong jagakan awak di rumah. Itu dikira sebagai penjaga. Nombor 3, anggota keluarga. Anggota keluarga ni maksudnya ahli keluarga yang lain lah. Contohnya macam abang, kakak, adik. Mungkin awak ada saudara mara, itu pun anggota keluarga juga. Sepupu semua tu kan. Okey, nombor 4, rakan sebaya. Rakan sebaya. Sebaya ni maksudnya apa? Rakan maksudnya kawan lah kan, awak tahu. Okey, sebaya maksudnya sama umur dengan awak. Contohnya macam awak darjah 1. Darjah 1 semua umur berapa tahun? Murid tahun 1 semuanya umur 7 tahun. Betul. Jadi kawan-kawan rakan sebaya ni maksudnya semua kawan-kawan awak yang sama umur dengan awak lah. Semua 7 tahun semua. Macam contoh paling senang, kawan dalam satu kelas dengan awak lah. Satu kelas kan semua orang sama je umur kan. Jadi itu adalah maksud rakan sebaya. Dan akhir sekali, nombor 5, maksudnya apa? Jiran. Jiran ni orang paling dekat dengan awak lah, dikira sebagai keluarga terdekat jugalah. Sebab kalau lah kata tak ada siapa mak ayah apa semua, siapa paling dekat dengan kita selain daripada kawan-kawan? Jiran lah, sebab dia betul-betul dekat dengan kita, dia sebelah rumah kita je kan. Okay. Kita tengok cara mengamalkan hormat menghormati. Ni kita tengok cara-cara macam mana kita nak tunjukkan yang kita ni hormat seseorang dalam keluarga kita, ataupun rakan kita, ataupun jiran kita. Okay, yang pertama, mengucapkan salam dan bertegur sapa antara satu sama lain. Kalau jumpa jiran-jiran, rakan-rakan awak, kadang orang dia tak biasa, dia jumpa kawan-kawan dia tak tegur elok-elok lah, dia panggil hoi kan. Ataupun dia panggil nama terus. Mat, macam tu kan contoh. Jadi cuba kita tukar cara kita tegur orang. Kita mulakan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Bagi dia salam. Kalau dia Muslim, agama Islam, boleh mengucapkan salam, Assalamualaikum kan. Kalau dia bukannya orang Islam, dia non-Muslim, boleh bertegur sapa antara satu sama lain. Gunakan cara-cara yang lain. Seperti contoh awak ucapkan apa khabar, tanya khabar dia kan.
Ataupun awak ucapkan selamat yang biasa lah, selamat pagi ke, selamat tengah hari ke, ikut dia punya masa kan. Kalau dia awak cakap macam tu, lain dia punya komunikasi nanti daripada awak terus panggil nama dia ke, hui ke apa ke kan. Dia akan jadi lain sikit. Awak cuba, kemudian awak akan sendiri nampak macam mana cara lain dia tu. Okey, nombor 2, berkomunikasi dengan baik. Ni satu lagi lah. Bila awak dah cakap dengan orang lain, ahli keluarga ke, jiran ke, rakan-rakan ke, kena berkomunikasi dengan baik. Cakap dengan elok-elok. Jangan guna nada tinggi-tinggi macam nak marah orang. Jangan nak cakap guna perkataan kasar-kasar. Cakap elok-elok. Okey? Nombor 3, mengucapkan terima kasih. Ni contoh satu lagi lah. Macam cikgu duk terang awal-awal tadi. Ucapan terima kasih awak cakap dekat seseorang ni pun adalah contoh awak hormat seseorang tu juga. Semudah-mudah cakap terima kasih. Okay? Nombor 4, tolong menolong antara satu sama lain. Bila ada jiran kita ke, rakan kita ke, ataupun ahli keluarga kita sendirilah kan, paling standard mesti ada dia minta tolong punya. Mak ayah awak mesti selalu minta tolong awak kat rumah kan. Jadi tolong menolong antara satu sama lain juga adalah contoh awak menunjukkan yang awak ni hormat pada dia. Okay? Nombor 5, menghargai pemberian dan mengenang jasa mereka. Orang bagi sesuatu dekat awak, awak kena hargailah. Contohnya kalau hargai pemberian ni macam mana? Macam awal tadi cikgu sebut tadi, paling mudah awak nak tunjuk yang awak menghargai pemberian dia adalah dengan ucapkan terima kasih. Contohnya apa? Selalu sekarang kan musim buah kan. Jadi ada macam-macam buah tengah ada sekarang ni. Durian lah, manggis lah, rambutan lah, semua tu. Ada setengah ni jiran dia suka beli banyak-banyak. Kemudian dia akan bagi bungkus dalam plastik-plastik, dia bagi dekat jiran-jiran sekeliling dia. Bila ada jadi macam tu dekat awak, dia bagi awak satu plastik buah ni, awak kena cakap apa? Terima kasih. Kalau tak nak kau contoh bagi buah, contoh paling cikgu rasa awak semua pernah alami. Hari Raya. Hari Raya selalu orang bagi apa? Orang bagi duit raya kan? Mana lagi elok orang bagi duit raya kat awak, awak ambil, awak terus lari balik rumah. Ataupun orang bagi duit raya kat awak, awak ucap terima kasih. Yang nombor 2 tu paling elok kan, ucap terima kasih bila dah dapat duit raya. Betul? Jadi itu pun contoh awak menghargai pemberian dia orang. Okey, nombor 6, memberikan layanan yang baik. Memberikan layanan yang baik ni maksudnya apa? Tadi komunikasi yang baik, cakap elok-elok. Sekarang layanan yang baik. Layanan yang baik maksudnya awak layan dia elok-elok lah. Kalau dia nak tolong awak, awak pun takkanlah awak nak pergi pukul dia lepas dia tolong awak kan. Bukan layanan yang baik lah macam tu. Bila layanan yang baik ni, buat benda baik-baik dengan dia. Tak nak buat benda yang tak elok dekat dia. Contoh layanan yang baik macam mana? Tengok kat gambar tu. Okay? Awak tengok dekat perempuan ataupun makcik yang baju warna merah tu, apa yang jadi pada dia? Tengok betul-betul. Awak nampak dia punya tu ke depan sikit kan? Makcik tu sedang mengandung. Okay? Jadi apa budak lelaki tu buat bila nampak makcik yang mengandung tu? Dia pun cakap, sila ambil tempat duduk saya. Dia offer, dia bagi tempat duduk dia dalam bas tu dekat makcik yang mengandung tu. Makcik tu pun cakap apa? Terima kasih. Dia menghargai pemberian budak lelaki tu. Okay? Layanan yang baiklah. Sebab apa? Sebab bila mengandung ni, awak kena ingat, awak kalau pernah tengok ibu awak ke ataupun sesiapa jiran awak, keluarga awak yang mengandung ni, kan perut dia besar, ada baby dalam tu kan. Bila macam tu, dia berat, jadi dia tak boleh nak berdiri lama-lama, jadi kena duduk. Sebab tu budak tu bagi tempat duduk dia dekat makcik tu. Okay, tu contoh layanan yang baik lah. Contoh layanan yang baik lagi apa? Contohnya macam awak ada nampak sampah tengah jalan, dia mungkin akan menghalang laluan kereta keluarga awak ataupun jiran awak. Awak pun tolong kutip dan masukkan dalam tong sampah. Itu pun contoh layanan yang baik juga. Awak nampak ada kucing, dia nak buat sesuatu dekat kucing peliharaan jiran awak, awak halau kucing yang jahat tu pun layanan yang baik juga. Okey?
Kepentingan hormat menghormati. Hormat menghormati ni ada kepentingan dia, bukan orang suruh saja nak buat. Okey. Apa kepentingan dia? Kita tengok yang pertama, mengeratkan hubungan antara ahli keluarga ataupun dengan rakan ataupun dengan jiran. Bila awak saling hormat menghormati, hubungan awak akan menjadi lebih erat, lagi rapat. Okey. Nombor 2, mengelakkan masalah dari berlaku. Bila semua orang dah cakap elok-elok, orang dah buat perangai elok-elok, memang tak ada masalah lah yang akan jadi kan, sebab semua orang dah baik-baik. Apa nak gaduh-gaduh masalah lagi? Betul? Okey, nombor 3, mewujudkan suasana yang bahagia dan harmoni. Bila dah tak ada masalah, jadi suasana pun bahagia, harmoni, damai, tak ada orang gaduh, tak ada orang ada masalah. Nombor 4, menerima perbezaan orang lain. Orang lain macam tadi tu lah, yang berbeza-beza. Kita ada macam-macam agama, macam-macam darjat, macam-macam kaum dekat Malaysia ni. Jadi bila kita saling hormat menghormati semua orang dan semua golongan, secara tak langsung kita tunjukkan yang diri kita ni terima perbezaan orang lain. Tak adalah kita cari dia macam ni, kita tak nak kawan dengan dia lah. Macam tu tak baik lah. Okay? Nombor 5, menjaga adab dalam percakapan dan perwatakan kita. Okay, bila menjaga adab ni maksudnya apa? Cakap. Kita jaga kita punya percakapan lah. Kita cakap benda yang baik-baik. Kita tak ada nak cakap perkataan kasar-kasar, perkataan buruk. Perwatakan. Kita punya perwatakan pun jadi sopan. Kita bukannya orang yang orang cop. Dia ni jahat lah, jangan kawan dengan dia lah kan. Bila kita sopan, kita pun orang nak kawan dengan kita, betul tak? Jadi kita menjaga adab kita. Dan nombor 6, paling penting sekali, orang lain akan hormati kita. Bila awak dah hormat orang, dia satu bulatan yang penuh tak? Awak hormat orang, orang lain pun hormat awak. Itu dia punya konsep dia. Kesan tidak mengamalkan nilai hormat menghormati. Kalau tadi apa jadi kalau kita hormat orang? Itu kepentingan dia lah. Kalau kita tak hormat orang pula, apa yang jadi? Dia akan jadi macam ni lah. Nombor 1, hubungan antara keluarga, rakan ataupun jiran akan semakin renggang. Tadi erat kalau kita hormat orang. Kalau kita tak hormat, renggang lah. Lagi jauh lah. Lagi tak rapat lah jadinya. Okay, nombor 2, banyak masalah akan berlaku. Lagi banyak masalah lah. Dia ni tak puas hati dekat orang tu, jiran ni gaduh dengan jiran yang ni, kawan ni gaduh dengan kawan lagi seorang. Banyak masalah akan berlaku. Nombor 3, mewujudkan suasana yang tidak harmoni. Bila dah semua orang bergaduh, semua orang tak puas hati, aman ke tempat tu? Aman ke keluarga tu? Tak kan? Dah semua orang gaduh. Jadi suasana yang ada tidak lagi suasana yang harmoni lah. Nombor 4, berlaku isu-isu negatif dalam masyarakat. Isu-isu negatif ni macam apa? Contohnya macam gaduh lah. Gaduh dengan jiran ni, gaduh dengan jiran satu lagi. Yang si kawan ni gaduh dengan kawan rumah sebelah dia pula. Banyak isu negatif, banyak benda bergaduh, dah tak sepakat, dah tak rapat, dia akan jadi banyak isu-isu yang timbul. Nombor 5, percakapan dan perlakuan kasar serta tidak sopan akan terjadi. Bila orang dah bergaduh ni, memang dia cakap dah tak elok. Kan? Dia akan cakap kasar-kasar, perlakuan kasar. Dia pun tak jadi sopan dah. Dia punya bahasa badan dia pun dah jadi kasar lah. Mungkin dah gaduh sampai tumbuk-tumbuk ke apa kan. Jadi benda tu akan berlaku lah bila dah bergaduh ni. So, dia akan membawa kepada nombor 6, iaitu orang lain tidak akan hormati kita. Sama macam tadi, cikgu cakap pasal bulatan penuh tu. Kita hormat orang, orang hormat kita. Kita tak hormat orang, orang pun tak hormat kita. Itu bulatan yang penuh. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini mengenai nilai hormat menghormati. Okey, harapan cikgu nak awak, kalau sebelum ni awak tak pernah tunjukkan contoh-contoh perbuatan yang nampak macam kita ni hormat pada seseorang, ada peluang dekat rumah ni, dah lama duduk kat rumah ni kan, nak cuba praktis, cuba amalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Okay, semua golongan dekat rumah awak je, bukannya orang lain kot awak nak segan kan, keluarga awak, ibu ayah awak, kawan-kawan awak, jiran awak.
Okey. Jadi itu saja untuk kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam kelas PJPK yang akan datang. Bye.